Okey, suara okey, Mas? Okey, dengar. Dah cukup 40 minit. Cepat. Cepat Hmm. 40 minit. Dah 40 lah. Cepat. Soalan. Saya masuk lambat tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Baik. Okey, sambung tadi. Macam kita baca tadi surah. Surah apa kita baca tadi? Surah Asy-Syu'ara kan? Okay. Macam kita baca doa Nabi Musa AS dekat sini ayat ini, tafsiran dia ayat ini dalam yang kita baca itulah wahlul 'uqdatam min lisani, kan? Surah Taha. Rabbi shrahli sadri wa la yanṭaliqu lisani, iaitu Nabi Musa baca apa ni, Rabbi shrahli sadri untuk dada dia. Wahlul 'uqdatan min lisani. Okey, lidah dia. Agar dia petah bercakap. Okey, itu semua kita bincang tentang ganti nama diri yang terikat dengan isim. Okey, yang terikat dengan isim. Sekarang cuba kita tengok terikat pula dengan haraf. Itu 7.2 terikat dengan haraf. Okey. Yang sebenarnya kita dah bincang ni semua ya, tapi cuma tinggal lagi saya nak nampakkan latihan, nak pengukuhan. Sekarang kita ni dalam ke arah pengukuhan. Lepas ni baru saya akan bagi soalan untuk, tapi soalan sebab ni minggu last kan. So lepas ni ada, so hari Ahad ni baru kita start balik lah. Okey, nanti ada soalan nanti ni. Jangan risau jangan risau. Saya tahu kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu semua. Risau kan. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok tentang haraf. Okey, haraf. Kita tengok ayat pertama yang kita berjumpa haraf pada ayat ketiga. Okey. La'allaka. Ini semua jenis haraf. La'allaka. La'allaka. Ayat ketiga la'allaka. Okey. So asal kata la'alla. So kita tak tahu la'alla ni apa kan? Kita belum pernah belajar kan? Okey, kita buka kamus. Pakai perkataan la'alla. Ini je. Kita nak rajin buka kamus boleh jadi. Naam, sahih. Ya. Okey. Kita tengok muka surat ala. La'alla. Bukan ala tu. Lam tu takut apa? Haraf, huruf haraf tak? La'alla ada tak dalam kamus kita? Tak ada, macam tak ada ya. Tengok perkataan la'alla. Ada, mesti ada. Perkataan la'alla ni memang biasa. La'alla. Ada. 367. 367. La'alla. Okey, betul. Bawah. Kiri bawah. La'alla. Mudah-mudahan barangkali. Atau kita kata bukan mudah-mudahan barangkali, tapi kita kata dia dalam ayat ni dia kata boleh jadi. Barangkali itu boleh jadilah kan? Betul tak? Okey. Boleh jadi. Bakhi'un nafsaka. Cuma kita, okey, bakhi'un, kita tahu tak asal kata bakhi'un? Tapi tidak ada bracket Ustaz, kenapa ni? Apa tu yang dalam bracket? Dia la'ala ni, tidak ada kurungan. Dia tak ada dalam kurungan. Dia haraf, dia bukan asal kata. Dia bukan asal kata. Sorry. Ini nampak. Ini di antara okay. So dia tak boleh berubah. La'alla dia tak boleh berubah. Dia haraf. Okey, jahid. Okey, Haji Sansuri dapat tangkap tu. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita tengok bakhi'un. Sekarang cuba tengok bakhi'un. Macam mana cari perkataan bakhi'un? Siapa boleh jawab saya? Bajin'an. Bakhi'un ayat berapa tu? Bakha kan? Ji, bakha. Bakhi'a. Bakha'a. Okey, kita tengok muka surat 28. Okey.
Dia tak bagi kita dalam kurungan tu ya. Buku sebab kamus kita kecil. Sebab jarang pakai. Dia terus bakha'a nafsahu. Membunuh diri. Nampak tak? Membunuh diri. Ya. Bakha'a ni maksud mencederakan lah. Merosakkan diri maksud dia. Kalau kita bawah bakha'a nafsahu, bakha'a ainahu. Membutakan mata. So maksud dia poinnya bakha'a ni adalah Membinasakan. Membinasakan. Bakhi'un nafsaka. Diri engkau. So boleh jadi engkau akan membinasakan diri engkau. Ini. Boleh faham ni? So ayat tu bagi tu la'alaka bakhi'un nafsak. Boleh jadi engkau nak rosakkan diri engkau. Kalau kita nak kata ke orang pun, kalau kata engkau sedangkan rosakkan diri engkau, ya, kita kata la'allaka bakhi'un nafsak. Engkau sedang merosak, engkau boleh jadi engkau rosakkan diri engkau sendiri. Ya? Okey. Boleh faham ni? Okey. Baik. Begitulah macam itulah kita nak cari. Okey, la'alla. Okey, kita tengok lagi alla yakunu mu'minin inna sya'nuzil alaihim. Alaihim. So alaihi kita bincangkan dalam alaihim. Alaika, alaikum, alayya, alaina. Okey. 6 tu kita beri tumpuan, 6 domir tu. Okey. Ayat keempat tu ada laha. Dalam buku, dalam kita punya table ada perkataan laha. Okey, laha. Okey. Iaitu untuk dia. Okey, laha khadi'in. Yang mana? Tapi dia perempuan Ustaz. Ya betul. Sebab apa? Perempuan. Sebab apa? Ayatan tu ada tamarbuta. Tamarbuta ni selalu untuk perempuan. Ha tu domir ha tu pemilik dia ayatan. Yang mana Allah kata dekat sini, contoh saya bagi tahu ayat ni, inna sya, sekiranya kami mahu. Kata Allah, sekiranya kami mahu. Kalau Allah mahu, nunazzil, kami akan turunkan. Ya, nunazzil alaihim, kami turunkan ke atas mereka minas sama, daripada langit. So Allah nak bagi tahu, Allah boleh bawa turun mukjizat, ayatan, mukjizat, satu ayatan mukjizat tersebut, ayatan fazallat. Sekarang kita nak cari fazallah, perkataan zalla tu lah. Sebab fazallat ni nanti kita akan belajar lah, sebab ni ada lam tasydid apa semua. Yang penting dia kita tahu ta kat belakang tu apa dia. Cuba buka muka surat table 2. Saya punya table 2. Umar sheet 2 Umar. Sheet 2 ya betul. Yalah. Table 2. Sheet 1 sorry sheet 1. Okey. Ke atas. Okey, tengok dekat nombor 4. Fa'alat. Ya. Fa'alat. Ya. So fa'alat tu dia jadi perempuan. Ya. Okey, so fazallat. Nanti bab 3 huruf, bab dia panggil mudha'af ni, dia panggil nanti insya-Allah kita akan belajarlah. Mudha'af iaitu ada huruf tasydid. Itu kita akan belajar. Macam nunazzil. Ada huruf tasydid. Okey, itu kita akan belajar akan datang. Tapi kita clear yang 3 huruf asas dulu. Sebab perkataan huruf yang macam mana dia ada datang pun, dia tetap asas dia 3 huruf yang kita bincang tu. Yang itu, yang pelajaran lain tu sebagai tambahan, sedikit tambahan daripada apa yang kita dah belajar. Itu je. Yang penting basic tu dulu kita kena clear. Okey. Kita tahu, yang penting dia kita tahu juga ta fazallat tu. Ta tu adalah ganti nama diri untuk perempuan dalam perbuatan. So nak bagi tahu ayat tu akan buat apa dia? A'naquhum. Leher-leher mereka laha untuk apa bagi yang mana mukjizat-mukjizat itu menjadikan mereka khadi'in, tunduk dan patuh. So Allah nak bagi tahu secara ringkas, Allah boleh turunkan daripada langit sesuatu, Allah boleh buat sesuatu dekat atas umat yang Nabi manusia Nabi SAW dakwahkan sebut, boleh Allah boleh buat mereka taat dekat Nabi. Allah boleh je buat mereka taat. Tapi Allah tak buat.
Jadi kita kena faham Nabi pun kena uji, kita pun kena uji. Jadi kalau Nabi pun tak dapat ketaatan daripada orang, kita nak suruh bila kita cakap, orang tak nak dengar ni, biasalah. Ni kita kena ujian lah, kena sabarlah. Ya. Dan kalau kita ada anak-anak yang taat, ya, alhamdulillah, ini syukurlah ke atas Allah SWT. Ya. Sebab kalau kita tengok Nabi Nuh AS, anak dia pun tak taat dia. Ya. Ini antara perkara yang kalau kita dapatlah anak-anak yang ini, alhamdulillah. Dan Allah telah menjadikan kita anak yang taat juga. Ini kita syukur ke Allah SWT. Ya. Sebab ingat Allah kata apa? Fa'alul lima yurid. Dia lakukan apa yang dia kendaki. Dan kita semua tahu Allah kata apa? Allah kata apa? Faidillah mayasya' wa yahdi mayasya'. Allah beri hidayah kepada siapa yang daki. Allah yang beri. Dan Allah sesatkan kepada siapa yang dikendaki. Bayangkan, kita syukuri ni. Kita syukuri ni nikmat-nikmat ini. Ya. Okay, baik. Seterus. Kita tengok lagi laha. So boleh kata, kita berkata laha, boleh tukar kepada Lahum. Kamu. Mereka Laha. Itu. Saya dah bercakap seorang tadi sekejap. Semua orang tak dengar kan apa saya cakap kan? Okey. Tu okey. Laha tu kita boleh tukar ganti nama diri pada lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Okey? Baik. So, kenapa? Itulah. Yang Kenapa mufrad tu Ustaz? Laha. Kenapa Dia sebut sebab ayatan kan, tapi satu mufrad. Ayatan, saya sebut ni ayatan. Ayatan. Tu kembali kepada Mujizat. ayatan. Satu tanda. Satu mujizat, Satu satu tanda. je. Oh. Satu mukjizat. Allah boleh turunkan satu je mukjizat. Okay. Menjadikan manusia semua taat dekat Nabi. Tunduk dekat Nabi. Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat. Ya, Allah tak buat. Sorry. Miss tadi Ustaz explain kat bawah. Okey. Ayatan lah. Okey. Okey, kita tengok ayat kelima. Anhu. Anhu. Ayat kelima. Anhu. Ana berzian Bersama. Kepada. Pada tentangnya. sisi. Tentangnya illa kanu anhu, melainkan mereka tentangnya mu'ridin, berpaling. Anhu. An seperti an ada dua makna. Satu dari satu Daripada tentang satu daripada satu tentang. Atau dari atau daripada, tak ada daripada tak ada beza pun kan. Lagi satu lah makna tentang. So dua makna yang berbeza. Satu itu yang kita kena tengok. So kita tukar ganti nama diri tu kan. Macam kita kata radhiyallahu anhum. Allah radhiyallahu anhum. Kan? Allah radhiyallahu, Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Itu tentang mereka. Okey, baik. Terhadap. Boleh cakap terhadap. Tapi nanti kalau kita terhadap, dia banyak yang terhadap sebab nanti ala pun boleh jadi terhadap, ala boleh jadi atas. Tapi poin dia ialah kan? Macam siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Siratal ladzi jalan yang kau telah beri nikmat ke atas mereka. Kan? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang dimurkai ke atas mereka atau terhadap mereka. Boleh je. So banyak perkataan-perkataan yang sebab perkataan kita sikit. Perkataan kita sikit, jadi kita banyak guna perkataan dalam bahasa Arab tu perkataan yang sama. Ya, bahasa kita akan jadi guna perkataan yang sama. Okey, baik. Seterusnya. An ni haraf kan? Ya, haraf jar. Haraf jar. Saya tak faham jadi sini. Anhu kan. Dia kan. Ya, hu dia lah. Arab jar. Illa kanu anhu mu'ridin.
Tak apa, jangan sibuk nak terjemah dulu. Jangan. Nanti Ya. kita akan bincang. Jangan risau. Yang penting dia kita tahu itu an, itu haraf jar, itu ku, itu adalah dhamir. So dhamir yang terikat dengan huruf jar. Haraf. Yang penting kita tahu dhamir yang terikat dengan haraf. Baik, faqad kazzabu fazim amba'u ma kanu bihi. Bihi. Saya bihi. Pasal Nampak perkataan bihi? Ayat 6. Padanya. Dengannya. Okey. Dengannya. Dengannya. Bi dengan. Dengannya. Yastahzi'un, mereka memperolok-olokkan. Mereka mempermain-mainkan. Allah kata faqad kazzabu. Sesungguhnya mereka telah mendustakan. Kazzabu, tengok waw alif. Kazzabu. Itu kita dah belajar itu hari. Mendustakan. Mendustakan. So dia ada sebab, dia ada banyak benda lah. Nanti kita akan belajar. Asal kata dia kazaba. Kazaba itu bohong. Kazaba kan benar betul-betul membohongkan. Itu nak bagi takkid. Takkid. Kalau kita kata orang tu dia tu menipu dengan dia tu penipu. Okay, kalau kita kata dia menipu, kita kata kazab. Okey. Tapi kalau kita dia penipu besar, kazab. Kazab. Tu ada tasdid. Ada tasdid. Nanti kita akan belajar bab tu. Nanti bab sabdu tu semua kita akan belajar. Tapi ini sekadar takkid lah. Itu intonation ni. Takkid penegasan. Kalau tahqiq penelitian. Takkid. Lain. Takkid ta hamzah kaf ya dal. Okey, itu panggil takkid. Takkid. Atau kita akan jumpa dia panggil taukid. Kalau kita kata tahqiq. Okey, saya buat whiteboard. Umar jam sekejap. Okey, bezakan ya. Sebab sebutan kita akan membuat makna yang berbeza. Macam kita sebut sekarang ini, kita panggil yang kita bincangkan saya sebut tadi adalah takkid. Ini takkid. Ya. Dia juga dipanggil sebagai taukid. Ya. Berbeza dengan perkataan kita panggil sebagai macam Haji Umar kata tadi tahqiq. Ini perbetulkan. Kita belajar je silap biasa, jangan rasa ulama silap. Biasa-biasa. Tahqiq. Ini lain. Makna lain lah. Makna lain. Takkid bermaksud penegasan. Tahqiq bermaksud penelitian. Itu kita kata macam kitab ini tahqiq oleh Syekh Albani, diteliti oleh Syekh Albani, Syekh Shuaib Al-Naud dan sebagainya. Sebab tu orang tu panggil sebagai muhaqqiq, peneliti. Dicek balik. Apa yang silap, apa yang itu diteliti balik, apa perkataan huruf yang tertinggal, apa huruf yang hilang. Itu bagi tahqiq. Okay, dari penekanan tu, takkid. Takkid. Okey. Takkid. Okey. Penegasan, penekanan, okey tak apa. Okey, baik. Faqad kazzabu fasatihim amba'u ma kanu bihi. Kita bincang tadi bihi. Okey Okey. Suka ganti nama diri semua. So kita kata bihi, bihima, bihim, biha, bihuma. Okey. Bihuma, bihunna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Bina. Bi kalau ya jadi panjang lah. Bina. Okey. Kalau itu dengan bi. Boleh ya? Okey, awalam yara ila al-ardi kama anbatna fiha min kulli zawjin karim. Fiha. Harus terusnya. Fiha. Okey, tengok dhamir terikat dengan haraf. Okay. Fiha. Dalam. Fiha jadi padanya. Pada dia perempuan.
kan? Perempuan. Fiha. Ha tu kembali kepada dekat mana perempuan tu? Dalam ayat ni. Yang mana perempuan? Al-ard. Al-ard tu perempuan untuk jenis maskulin. Oh, bumi perempuan. Sebab dia makhluk yang Allah cipta berpasangan, langit pasang dia apa? Bumi. Pasangan dia bumi. So makhluk yang Allah cipta pasangan semua tu dinamakan untuk perempuan, dinamakan perempuan. Tangan kita, tangan kita ada 2 sepasang tangan. Ya, Okay. ya. So dia adalah perempuan, jenis perempuan. Telinga kita, mata kita. So, Hidung tak lah. okay. Hidung tak. Hidung mulut tak? Hidung tak. Mulut Konsep tak. dia kalau pasangan feminin. Kalau Pasangan anggota, okey, pasangan anggota badan makhluk yang dicipta dengan berpasangan. Okey, langit pasangan dia bumi. Kan? Kanan pasangan dia kiri. So kalau ada berpasangan, dia adalah perempuan. Perempuan, mu'annas. Mu'annas. Dia kapal perempuan so akan jadi nak cakap tu kerana muannas punya ni lah. Kena Domir merujuk kepada perempuan. Ya, domir. Ya, betul. Okey, jahit. Okey, fiha. So tak, point dia sekarang kita bincang supaya kita nampaklah okey, hal ni kembali kepada cerita apa kan? Hal ni kat mana kan? Contoh dia kata, saya baca ni. Awalam yarau ilal ardi. Dan apakah tidak mereka melihat kepada bumi? Kan? Apakah mereka tidak melihat kepada bumi? Kam ambatna. Berapa banyak kami telah tumbuhkan fiha pada bumi tersebut. Padanya. Okeynya tu kembali kepada siapa? Kembali kepada bumi. Sebab Allah tumbuhkan di dalam bumi. Min kulli zaujin karim. Daripada setiap pasangan yang mulia. Yang mulia. So Allah jadikan makhluk-makhluk ni semua ada kemuliaan yang sebenarnya. Oh, kita akan nampaklah banyak benda kita akan belajar sebenarnya dalam setiap lafaz Tuhan ni. Ya, banyak benda yang sebenarnya. Kenapa Allah panggil pasangan yang Allah cipta kat atas muka bumi ni mulia? Itu semua ada tafsiran yang, tapi kita tak pergi jauh dekat situlah. Ya. Cuma tinggal lagi kalau kita bincang satu-satu perkataan, akhirnya nanti akan kita satu hari tak tahu satu perkataan aja kot belajar. Nanti langsung tak dapat. Okey, itu banyak perbincangan dia. Kalau kita buka, nanti kalau kita dah insya-Allah kalau diizin Allah SWT kita boleh baca kitab Arab dan banyak benda kita boleh dapat ni semua. Baik. Setiap sekali lagi teruskan, inna fi dzalika la yawma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Okey, baik, kita tinggalkan. Baik, kita dah jelas domir terikat dengan isim dan haraf. So sekarang kita nak masuk pula domir yang terikat dengan kata kerja. So baik. So bila kita dah ada haraf, bila kita dah ada kata kerja, kita dah ada isim, so kita dah boleh buat ayat. Itu yang poin saya dulu. Okey. Poin saya ialah kita boleh bina, kita tahu perkataan, kita susun perkataan untuk jadikan ayat. At least kita boleh bertatih untuk bercakap. Itu at least. Okey? Okey. Baik, Umar dah colourkan tu warna biru satu. Yang saya colourkan tu, Umar dah hilangkan warna colour yang oren tu. Ini kan? Umar buang semua tak apa. Ni. Buang semua colour tu. Yang kuning tu. Buang colour. Okey So alhamdulillah Umar dah buat warna, bezakan. Okey, warna tak? Warnakan apa ni? Warnakan huruf tak imbuhan apa ni? Domir tu. Domir tu. So alhamdulillah itu bagus. So tengok dekat domir tersebut untuk merujuk kepada apa. Baik, kita sekarang kembali kepada fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Ya. So okey, kita akan cuba cari fi'il madhi. Yang penting dia sini kita tengok kat sini semua ayat ni kebanyakannya boleh, kalau dia dibentuk berisim pun dia boleh datang daripada apa ni. Okey, contoh ayat yang kelima
Muhdath. Ya. Kelima. Muhdath. Muhdad. Hadas. Apa asal kata hadatha? Hadasa. Kan? Okey. Cuma carilah perkataan tu. Nanti kita akan belajarlah kenapa dia jadi ada mim kat depan. Itu akan datanglah. Penting dulu yang step-step dulu. Okey. Hadath. Kalau kita buka muka surat 68. Muka surat 68. Kamus. Muka surat 68 di kamus. Okey. 68. Ada. Adabi. Okay. Kanan. Dah balik ada. Hadusa. Atas ada hadatha. Hadatha yahdusu. Hadasa ada. Hadasa yahdusu. Ya. Okey. Okey, lagi satu hadusa yahdusu. Okey. Yasa yasuku. Yahdusu. Lagi satu hadusa yahdusu. Hadusa. Nampak tak? Baris kedua tu main peranan dalam membezakan makna. Betul tak? Ya. Okey. So hadusa baru, muhdath baharu. Okey. Hadusa. Okey. Okey. Yang tu baru, lawan lama. Hadasa lain makna pula Ustaz? Terjadi. Baru. Ya. So kita tahu. Okey, tapi yang penting ni kita tahu kat manalah akan datanglah kita belajar pilih perkataan tu kita akan datang. Ya. Akan datang. Yang penting sekarang kita tahu macam mana nak cari. Okey. Ayat yang ke-5 mu'ridin. Apa perkataan asal kata dia? Ain rada. Arada. Ain rada. Okey, ain rada. Buka kamus. Arada. Berpaling. Kita akan jumpa muka surat 231. 231. Hati-hati. So sebab banyak perkataan yang baris dia membeza ya. Tengok muka surat 231 kanan bawah. Arada ya'ridu. Arada ya'ridu. Melahirkan. Satu. Okey, melahirkan, memperlihatkan. Dia boleh jadi kalau dia boleh mengembangkan, boleh menyerahkan. Okey, boleh mengusulkan, boleh menyarankan. Kalau kita tengok antara perkataan arada, kita tengok dalam nanti kita kembali kepada surah kita tengok sekejap. Buka surah Al-Baqarah sekejap. Kita tengok ayat yang ke 30 banyak. 31. Ayat 31 muka surat 6. 6 ya. 31. Okey. Tengok ayat tu ya. Faqala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum. So aradahum ni erti dia memperlihatkan kepada mereka. Kemudian pemberian alal malaikah. Kepada malaikat-malaikat. So Allah dah ajar Nabi Adam AS nama-nama benda tersebut. Kemudian Allah pergi bawa benda-benda, Allah bawa benda-benda tersebut pergi lihatkan, memperlihatkan. Nampak tak perkataan melihatkan? Ayat dalam kamus memperlihatkan, nampak tak? Malaikat tu memperlihatkannya. So point dia ialah kita nak guna perkataan apa terjemahan? Melahirkan jadi kemudian Allah melahirkan benda-benda tersebut. Adakah Allah nak menyerahkan, atau Allah nak mengusulkan, atau Allah nak melintangkan, atau Allah nak memeriksa? Jadi banyak makna, nanti kita akan bincang macam mana pemilihan makna. So pemilihan makna dah ikut konteks ayat. Ikut konteks ayat. Ya. Jadi kita kena rajinlah. So banyak perkataan arada, sebab tu bahasa kita miskin. Kita katakan bahasa kita miskin. Ya. Arada menuntut boleh juga. So kalau kita tengok pula perkataan aruda.
Sebelah kiri pula arudah. Arudah. Lain pula makna dia. Baris yang huruf kedua, sebab itu kita bincangkan sebelum ni. Huruf kedua kena rujuk apa? Kamus. Asal kata mesti rujuk kamus. Jangan kita pandai-pandai nanti makna jadi lain. Susah. 10 minit Ustaz. Oh, berapa minit? 10 minit. 10 minit. Okey. Masya Allah. Cepat ajar masa. Masa berlalu Bila dah refer ni memang cepat. Tak, bila kita seronok tu dia jadi cepat. Dia selalu macam tu, betul tak? Yalah. Kan? Hari. Bila kita boring je kan, kelas boring, ngantuk, tidur je kan. Itu memang lama bila lah nak tidur ni. Okey, alhamdulillah. Sebab itu saya kata, ini baru kita beli kamus kecil. Kalau kita buka kamus Arab dia lebih besar. Ya? 28 jilid. Ya Allah. Sebab tu kita kata kita punya kamus kita punya bahasa miskin. Sebab tu terpaksa Indonesia kita sendiri guna bahasa Arab dan guna bahasa Inggeris untuk memperkembangkan perkataan. Okey, baik. Kembali balik surah Syu'ara. So akan datang kita akan tumpukan banyak kepada apa ni saja, fi'il saja. So kita dah tahu semua fi'il tu. Okey, baik. Seterusnya. Okey, mu'ridin. Faqad kadzdzaba an ba'u makan yastahzi'un. Okey, apa saya kata yastahzi'un? Apa nak buat? Okey, pertama saya nak tanya dulu. Nak cari perkara yastahzi'un ni macam mana? Asal kata dia. Buang ya, buang sin. Buang ya. Buang nun. Buang ya, buang sin. Buang sin. Okey, saya nak ajak kita buka balik. Tasinia tu kena buang dah, tak payah pening dah. Buka nombor 626. 626 Roman. 6 Roman bawah tu. Betul Umar, bawah. Oh, 626. 6. Membuang, tengok baca tu. Membuang huruf sin, ta dan huruf yang sebelumnya. Buang habis. Tak kira huruf apa pun, ya ke ta ke mim ke apa ke, buang semua. So, yes. So tinggal zai, hamzah, waw nun. So waw nun. Waw nun buang. Waw nun kita tahu 4, nombor 4. Nombor 5. Waw nun buang. Waw nun buang. So tinggal haza. Tak payah pening ya, jangan nak buang ya satu-satu, tak payah. Tengok. Oh, ada sinta. Sinta tu huruf sebelum sinta semua buang. Tak payah pening. Okey. Nampak tak? So hazi'u haza'a. Okey, tengok buku kamusnya. Saya tak boleh nak pandai-pandai, tonton tak boleh nak Ayalah. pandai-pandai. Kita tahu buku kamus. Okey. Muka surat 452. Sebelah kanan, tengah-tengah. Haza'a, hazi'u. Boleh jadi haza'a, boleh jadi hazi'a. Dia ada dua madhi. Kalau kita kata haza'a boleh, hazi'a pun boleh. Yang tak boleh apa dia? Kita tak boleh kata hazu'a. Faham ni? Okey, apa arti dia? Mengejek, memperolok. Mengejekkan, memperolok. Memperolok, mempermainlah kan? Mengejek. Itu haza'. So bihi yastazi'un, mereka mengejek-ngejek. Mereka mempermain-main. Ya? Okey. Dapat? Faham? Umar, kalau lagi tinggal 2 minit tolong remind Nana sebab ada nanti kita nak bagi tu. Syahir tukar jaga 5 minit. Minit dia beritahu 5 minit ni. 5 minit baru dia beritahu kan. Okey. 5 minit beritahu Ana lah. Kalau nampak signal dia beritahu Ana. 5 minit ni. Dah ada signal. Oh 5 minit ni. Okey. 5 minit. Amboi Umar, cepat betul dia 5 minit. Tadi baru je 10 minit, sekarang dah 5 minit dah. Okey. Itulah. Begitulah asal kata. Dan kalau kita tengok ya,
asal kata tersebut kita tahu bagaimana nak ubah ke yang asal kata tersebut adalah datang daripada perkataan fi'il. Ya, fi'il. Fi'il. Kotak Tujuh di rumah. Kotak rumah, kotak. Kotak fi'il. Kotak nombor. Bukan, kotak Table. Domir. Okey. Kita tahu dah asal kata asal kata yang kita jumpa, yang kita cari semua tu, semuanya datang daripada madhi mudhari'. Madhi Dan mudhari'. kita tahu madhi mudhari' ni adalah kata perbuatan. Okey. So daripada kata perbuatan ni boleh berkembang kepada perkataan lain, dan kata perbuatan yang kita jumpa dalam kamus tadi kita boleh tukar kepada ganti nama diri yang berbeza-beza. Ganti nama diri yang berbeza-beza. So yang penting nombor satu, kita tahu ayat, kita tahu sekejap, so ayat ke-18 sekejap. Ayat 18 surah Syu'ara ni. Syu'ara. Qala alam Qala alam rabbika fina walidan walabista. Labista. Okey. Apa asal kata labista ni? Cuba seorang beritahu saya. Lambasa. Bukan. Labisa. Ba dia dah bagi baris bawah dah situ. Tak payah pening. Labista tu dari perkataan fa'alta kan? Betul tak? Ain itu kita tak tahu baris apa, tapi Al-Quran dah bagi ain itu baris dia baris bawah, B. Boleh faham tak? Apa yang saya katakan ain dengan huruf ain tu, huruf ain tu dalam fi'il madhi tu boleh berubah, betul tak? Betul tak kan? Okey. Okey. Jadi kita dah tahu ta dekat belakang tu ta dhamir, engkau. Ta dhamir. Waw tu adalah haraf. Dan labista. So asal kata labisa. Betul. Asal kata labisa. So dalam cuma kita nak cari apa dia mudhari' saja. Yalbasu. Nanti kita jumpa mudhari' kita akan tahu lah labisa yalbasu. So erti dia apa? Buka kamus lah bagi kita erti. Okey, baik. Begitu juga ayat 19. Ayat 19. Fa'alta. Okey. Fa'ala kan? Beza ya. Fa'lataka. Fa'lataka bukan. Fa'lataka itu adalah ta marbutah ta tu. Isim. Itu isim. Okey. Okey, bezakan ya. Fa'lataka wa fa'alta, dan kau telah lakukan fa'lataka, perlakuan engkau. Allati fa'alta, yang engkau telah lakukan, wa anta minal kafirin, dan engkau tergolong orang yang kafir. Okey. Itu so akan datang hari Ahad ni kita akan bincang banyak tumpu kepada kata perbuatan dan kata perbuatan, dua kata perbuatan ni bagaimana diubah, bagaimana kita nak cari asal kata tersebut dan sebagainya. Itu yang penting. Untuk kita ini untuk akan datang. Okey, jadi insya-Allah masa tinggal lagi 1 minit 35 saat. So saya cuba kejar masa. Fa'alta. Ni fa'alta. Okey, dia tahu masa tu dia nak hang kan. Itu yang kita kadang-kadang geram ni tu. Masa kecederaan ni dia nak hang. Okey, tengok ayat 20. Fa'altuha. Fa'altu. Aku telah lakukan. Fa'altu, ya. Nampak tak? Aku telah lakukan. Aku dah. Okey. Okey. Farartu. Aku telah lari. Fa'altu. Farartu. Masa ni dia hang banyak ni, dia nak ending ni. Tinggal 1 minit. Oh, saya berdebar-debar ni. Fa'altuha. Okey? Farartu. Ya. Farartu, okey. Nanti kita akan bincang lah, ada 2 huruf ra ni. Nanti kita akan bincang. Okey, fawahabali. Wahaba. Ni panggil wahabi ni.
Wah, bah. Tuan belajar dengan saya, tuan-tuan dapatlah gelaran tu. Macam itulah. Kurnia.